Kita uji di sini ya. Wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayat wa umum al-qudrati wal iradati wal ilm. Adapun berhajatnya segala yang selain kepadanya, wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza, kita sambung di muka surat 17 ni. Qal musannif, kata pengarang kitab kita, wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi azza wa jalla wa azza fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayat. Adapun berhajatnya segala yang selainnya selain Allah. Kan? Adapun berhajatnya segala yang selainnya kepadanya, yakni kepada Allah. Kerana ada dua unsur yang mesti ada bagi satu zat yang hendak diberikan sifat uluhiyah, iaitu yang pertama, zat tersebut hendaklah bebas daripada pergantungan kepada yang lain. Yang pertama. Yang kedua, dia hendaklah menjadi tempat bergantung segala yang lain, iaitu dalam pengertian dia tidak berhajat kepada segala yang lain, sebaliknya yang lain berhajat kepada dia. Unsur yang pertama, iaitu bebasnya dia daripada segala yang lain, telah pun kita huraikan ataupun telah pun disebut oleh penulis matan kitab. Dan sekarang ni dia nak sebut pula bagaimana berhajatnya segala yang lain kepada Allah Ta'ala. Adapun berhajatnya segala yang selainnya kepadanya, maka ia mewajibkan Allah bersifat dengan al-hayah, ini hidup, dan juga sifat qudrah, iradah dan ilmu yang umum, yakni yang meliputi sekalian makhluknya. Jadi apabila kita meyakini bahawasanya satu zat yang dinamakan sebagai ilah, iaitu Tuhan itu, kita yakin bahawasanya zat tersebut merupakan zat yang segala yang lain bergantung kepada dia. Maka keyakinan itu meletakkan hujah akal kepada kita bahawasanya zat tersebut merupakan zat yang mesti, yang wajib akli, yang mesti bersifat dengan hidup. Jadi kalau dia tidak bersifat dengan hidup, jadi bagaimana yang lain nak bergantung kepada dia? Dan begitu juga, dia juga mesti bersifat dengan qudrah, berkuasa, bersifat dengan iradah, berkehendak, dan juga ilmu, mengetahui. Dan sifat qudrah, iradah dan ilmu yang dia miliki bukan bersifat juz'i sebagaimana makhluk, tapi bersifat kulli, umum, dan merangkumi sekalian makhluk. Dalam pengertian, sudah semestinya zat Tuhan itu berkuasa, berkehendak dan juga mengetahui semua yang merangkumi sekalian kewujudan. Kerana jika ternafi dari Allah sebarang sifat dari sifat-sifat tersebut, tidak mungkin akan wujud suatu pun
dari perkara baharu, yakni makhluk. Lantaran itu tidak ada sesuatu pun yang memerlukan kepada Allah, kerana tidak ada sesuatu pun yang wujud. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bersifat hidup, tidak bersifat dengan qudrah, berkuasa, iradah dan ilmu yang sempurna, maka mustahil akan ada kewujudan di alam ini. Makna kewujudan yang bersifat mungkin tadi ni, yang bersifat baharu. Kerana perkara baharu ini, dia memerlukan kepada pencipta yang mengadakan dia, yang berkehendak untuk menentukan kewujudan dia. Jadi sudah tentu itu semua memerlukan kepada zat yang maha berkuasa, yang maha berkehendak dan juga maha mengetahui. Jadi kesimpulannya, kalaulah Allah tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, bermakna tidak akan ada kewujudan, tidak akan ada kewujudan di alam ini. Kerana kewujudannya yang lain itu memerlukan kepada dia. Namun bagaimana hakikat ini hendak diterima oleh akal, sedangkan dia adalah zat yang diperlukan oleh segala sesuatu selainnya. Jadi akal tidak akan dapat menerima bahawasanya Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tadi. Kerana dia merupakan zat yang segala yang lain bergantung atau memerlukan kepada dia. Wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyah, dan juga mewajibkan bagi Allah, jadi pergantungan segala yang lain kepada Allah itu juga mewajibkan bagi Allah, yakni memestikan bagi Allah Ta'ala untuk bersifat. Memestikan di sini bukan makna wajib bagi Allah itu Allah dipanggil sini wajib akli, dia panggil. Akal memandang mesti bagi Allah, itu maksudnya. Akal memandang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib dengan makna mesti, iaitu tidak masuk akal jika sekiranya Allah itu tidak bersifat dengan wahdaniyah, dengan esa, dalam keadaan segala yang lain bergantung kepada dia, berhajat kepada dia. Kerana kalau Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, maka akan berlakulah dua kemungkinan. Kalau ada dua Tuhan di alam ini, akan berlaku dua kemungkinan. Sama ada mereka saling berbeza, satu Tuhan berkehendak untuk mengadakan, satu Tuhan lagi tidak berkehendak untuk mengadakan, padahal dua-dua berkuasa. Jadi sudah tentu tidak akan ada kewujudan alam ini. Sesuatu mengadakan, satu lagi memusnahkan. Jadi mustahil. Ataupun situasi kedua ialah kedua-dua berpakat. Kalau tadi kedua-dua bercanggah, tidak akan ada alam ini. Kerana satu mengadakan, satu lagi akan musnahkan. Kerana dia juga berkehendak, dia juga berkuasa. Dan kemungkinan kedua ialah kedua mereka berpakat. Kalau kedua mereka berpakat, bermakna salah setiap satu daripada mereka berdua itu tidak begitu berkuasa, dia panggil. Tidak betul-betul berkuasa. Tidak betul-betul berkuasa kerana saling mengharap atau saling bergantung di antara satu sama lain. Jadi kalaulah zat yang saling bergantung, dia sendiri bergantung pada yang lain, akan ada dua Tuhan. Tuhan yang satu bergantung pada Tuhan yang satu lagi, maka tidak betul-betul berkuasa. Jadi zat yang tidak betul-betul berkuasa, bagaimana nak menjadi tempat pergantungan sekalian makhluk, apatah lagi alam yang begini hebat, yang memerlukan satu zat yang benar-benar berkuasa. Jadi sebab itu, mustahil satu zat yang sekalian yang lain bergantung kepada dia, lalu dia tidak bersifat dengan wahdaniyah, iaitu sifat esa. Kerana jika ada zat yang kedua bersamanya dalam ketuhanan, nescaya tidak ada sesuatu pun yang memerlu kepadanya, kerana kedua mereka itu lemah. Kedua mereka lemah. Namun bagaimana kenyataan ini tidak diterima oleh akal, sedangkan Allah adalah zat yang diperlukan oleh segala sesuatu selainnya, yang tidak boleh ada kelemahan.
Tidak boleh ada kelemahan langsung. Jadi sebab itu akal mengisbatkan. Apabila sekalian yang lain bergantung kepada Allah, maka menunjukkan bahawasanya dia adalah zat yang sempurna, dan di antara tanda kesempurnaannya ialah dia tidak ada tandingan, tidak ada bandingan, dan dia esa. Esa kalau dalam matan mursyidah, dia sebut dengan istilah dia kata wahidun fi mulkih. Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah esa dalam kerajaannya. Wa yu'khadhu minhu aidan, difahami darinya juga, yakni dari kenyataan bahawasanya segala yang lain bergantung kepada Allah, memerlukan kepada Allah. Difahami daripadanya juga bahawa alam ini sekaliannya adalah baharu. Kerana alam ini dipanggil masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala sanjungan, segala kebesaran, segala ketinggian adalah milik Allah, kerana dialah Tuhan sekalian alam. Apa makna alam ini? Alam iaitu masya Allah, dan segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan tidak memerlukan kepada alam, tapi alam memerlukan kepada Allah. Jadi menunjukkan bahawasanya alam ini adalah baharu. Alam baharu. Kerana kalau dia tidak baharu, sudah tentu dia wujud, dia sedia ada wujud. Jadi itu mustahil. Mustahil kalau kita nak menganggap alam sedia ada wujud, kerana pada hakikatnya alam ini dia adalah tidak ada sebelumnya. Hanya ada apabila diwujudkan oleh Allah. Jadi itu menggambarkan sebesar-besar bukti bahawasanya alam ini sangat memerlukan kepada Allah Ta'ala. Kerana jika ada sesuatu darinya bersifat qadim, jika sekiranya ada alam ini bersifat qadim, saya perkara itu tidak memerlukan kepada Allah. Pada hakikatnya kita semua sedia maklum bahawasanya tidak ada kewujudan selain Allah di alam ini yang tidak memerlukan kepada Allah. Jadi menunjukkan bahawasanya apabila dia memerlukan kepada Allah, maka dia adalah baharu dan tidak bersifat qadim. Benda sedia ada, tidak perlu penciptaan. Kerana dia sedia ada. Tapi oleh kerana zat yang sedia ada hanya satu saja, iaitu Allah, jadi menunjukkan bahawa segala yang lain baharu. Dan baharu, setiap perkara yang baharu itu bergantung kepada Tuhan atau zat yang menciptakan dia. Dan juga zat yang berkehendak untuk menentukan penerusan dia. Jadi sebab itu Allah berkehendak untuk menciptakan kita. Tapi Allah tidak berkehendak untuk mengekalkan kita. Sebab itu kita akan mati. Kita akan mati. Dan alam ini walaupun usianya panjang, tapi Allah juga tidak berkehendak untuk alam ini kekal. Maka sebab itu adanya kiamat. Namun bagaimana kenyataan tidak diterima oleh akal? Dan bagaimana kenyataan nak diterima oleh akal jika nak dikatakan bahawasanya akal ni qadim? Sedangkan Allah adalah zat yang tidak dapat lari sesiapa pun selain daripadanya dan daripada memerlukan kepadanya. Jadi kalau alam ni qadim, sudah tentu dia tak memerlukan. Tidak memerlukan kepada Allah. Jadi bagaimana untuk dikatakan begitu? Padahal tidak ada sesuatu pun di alam ini melainkan memerlukan kepada Allah. Memerlukan di sudut mana? Dari sudut kewujudan awal dan juga dari sudut penerusan untuk dia wujud, untuk dia terus ada, terus wujud di atas muka dunia ini. Wa yujad minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in min al-kainat fi asarin ma wa illa lazima yastaghni dhalika al-atharu an maulana azza wa jalla kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilayhi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Hadza in qadarta anna syai'an min al-kainati yu'assiru bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'assiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yaz'amuhu katsirun min al-jahalati fadzalika muhalun aidan li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa 'azza muftakhiran fi ijadi ba'd al-af'ali ila wasitatin fadzalika batilun lima arafta min wujubi istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Matan yang ni pula penulis kita ni dia nak tolak pandangan ahli falsafah.
ahli falsafah at-tabi'in dia panggil. Di mana di kalangan ahli falsafah ada yang mengakui kewujudan Allah dan juga Allah sebagai pencipta. Tapi mereka menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala setelah mencipta, dia pun pencen. Dia pun pencen. Pencen dari mana? Dia cipta, lepas tu dia tak masuk campur lagi. Maka alam ni berjalan dengan sendiri berdasarkan kepada undang-undang tabi'i yang telah ditinggalkan Allah pada alam ini. Allah menciptakan api. Kemudian api ni Allah letakkan tabiat dia, kebiasaan dia adalah membakar. Apabila cukup syarat. Apa syarat dia? Iaitu berlaku sentuhan. Yang berlaku sentuhan dengan sesuatu, di antara dia dengan sesuatu, dan juga tidak ada basahan. Tidak ada basahan. Jadi Allah Ta'ala letakkan undang-undang itu. Allah Ta'ala letakkan dia panggil adat, sebab kebiasaan pada api itu, kemudian dia tak ambil kisah lagi lah. Dia tidak ambil kisah lagi. Alam berjalan dengan sendiri. Jadi Allah ini hanya menjadi faktor kewujudan alam, tapi Allah bukan penentu kepada penerusan alam. Itu pandangan daripada ahli falsafah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah menyatakan bahawa alam ini setiap detik adalah kewujudan baru, tertakluk dengan kehendak dan juga kuasa Allah. Bukan dipanggil kewujudan yang lama. Mana kita hari ini jangan ingat bahasanya penerusan daripada kita yang kemarin, tidak. Kita hari ini adalah dipanggil wujudan yang baru atas kehendak Allah untuk memberi kehidupan yang baru kepada kita. Jadi sebab itu, kita disuruh oleh Allah, diajar untuk bersyukur pada setiap hari. Kalau tidak, kita bersyukur setahun sekali saja ataupun seumur hidup sekali saja. Tidak, kita mesti bersyukur setiap detik. Kerana setiap nyawa, setiap sel, setiap detik yang baru dalam hidup kita, maka dipanggil kewujudan dan juga peluang yang baru yang diciptakan Allah kepada kita, kurniaan Allah kepada kita. Itu, maka kita baca apa nak disebut oleh pengarang kita ni, difahami darinya juga, yakni dari dipanggil unsur yang kedua dalam hakikat ketuhanan. Unsur yang pertama iaitu Tuhan ini dia tidak memerlu kepada segala yang lain. Unsur yang kedua, yang kata Tuhan ini, yang lain memerlukan kepada dia, tak terkecuali. Segala yang lain selain daripada zat dia, memerlukan kepada dia. Maka difahami daripadanya juga, mana daripada unsur yang kedua, iaitu segala yang lain memerlukan kepada dia, ialah bahawa tidak ada sesuatu pun dari zat-zat yang wujud, yang dapat memberi kesan dengan sendiri bagi sebarang kesan. Sebarang kesan. Sama ada kesan penyakit ke, tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. Tidak ada api yang membakar dengan sendiri, melainkan dengan kehendak Allah. Jadi sebab itu kalau Allah tidak berkehendak, api yang biasanya membakar itu tak akan membakar. Sebagaimana yang berlaku dalam mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana jika ia boleh kesan sendiri, kerana jika ia boleh memberi kesan dengan sendiri, pastinya ia bebas dari Tuhan, yakni Allah. Jadi itu mustahil, kerana kita dah sebut dah bahasanya sesuatu yang bebas daripada Allah ni dia adalah Allah. Kalau sesuatu yang bebas daripada Tuhan ni, mana dia jadi Tuhan? Kerana setiap, dia hanya Tuhan saja yang bebas daripada segala yang lain. Adapun yang lain, dia tidak bebas. Dan dia tertakluk dengan zat yang namanya Tuhan pencipta ini. Jadi kata dia, kerana jika ia boleh memberi kesan dengan sendiri, pastinya ia bebas daripada Tuhan kita, ini Allah. Namun bagaimana dapat diterima akal sedangkan segala sesuatu selain Allah memerlukan kepadanya, kepada Allah secara keseluruhan mereka dan pada setiap keadaan mereka. Yakni tak ada kecuali. Dan tidak ada masa yang mana makhluk ini yang dapat bebas daripada Allah Ta'ala.
Ini jika kamu andaikan bahawa sesuatu dari zat-zat yang wujud selain Allah memberi kesan dengan semula jadinya. Adapun jika kamu mengandaikan ia memberi kesan dengan kemampuan Tuhan Kuasa yang Allah jadikan untuknya, sebagaimana sangkaan ramai orang yang jahil, maka itu juga mustahil kerana dengan anggapan tersebut bermakna Tuhan kita memerlukan perantara untuk melakukan sebahagian daripada perbuatan-perbuatannya, dan itu adalah batil dan salah kerana engkau sedia menyedari bahawa wajibnya Tuhan kita bebas dari bergantung kepada segala sesuatu selainnya. Jadi ada juga pandangan yang kedua, dia berlapik dia panggil. Dia kata ya, dia panggil api itu membakar. Ya, api itu membakar. Tapi dia membakar bukan kerana Allah Ta'ala mentakdirkan penerusan membakar itu. Ya, tetapi kita mengakui bahawasanya Allah yang menjadikan kesan itu. Allah yang mengikat, dipanggil adat kebiasaan membakar kepada api. Tapi penerusan api itu membakar, maka Allah tidak campur tangan lagi. Ya, jadi kita menyatakan itu mustahil. Kerana kita sudah mengisbatkan bahawa yang katanya makhluk selain Allah Ta'ala itu, dia memerlukan kepada Allah setiap masa. Bukan dipanggil waktu-waktu yang tertentu sahaja. Faqad bana laka tadammunu qawli. Ini dia nak simpulkan. Dia nak simpulkan. Di mana kita dah lalui dalam 5-6 siri sebelum ini, bahasanya akidah kita ini, ada yang berkait dengan Allah, hak Allah, dan ada yang berkait dengan hak Rasul. Ada yang berkait dengan hak Rasul. Akidah kita yang berkait dengan hak Allah iaitu wajib kita mengiktikadkan kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala ini adalah zat yang maha sempurna. Dan bagaimana kita nak gambarkan kesempurnaan Allah Ta'ala itu, iaitu dengan sekurang-kurangnya kita meyakini bahawa di sana ada 20 sifat yang mesti bagi Allah, yang tak dapat diterima oleh akal dan berdasarkan kepada makrifah yaqini, berdasarkan kepada ilmu dan juga makrifah yang yaqini, yang berdasarkan kepada hujah-hujah naqli, syarak dan juga akal. Hatta kalau kita berdepan dengan orang bukan Islam yang tidak percaya kepada, yang belum percaya kepada Quran dan hadis sekalipun, kita yakin kita akan boleh mengiqna'kan mereka. Kita akan boleh meyakinkan mereka dengan kebenaran Allah Ta'ala melalui 20 sifat Allah yang mesti. Bukan saja yang mesti pada syarak, tapi mesti pada akal. Yang mana akal tidak dapat menafikan wujudnya. Tidak dapat menafikan Tuhan yang maha sempurna itu mesti bersifat dengan sifat-sifat. Di antara sifatnya adalah 20 sifat yang mesti diyakini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu seorang Muslim, hatta dia berdepan dengan siapa saja, termasuk dalam situasi orang lain belum percaya kepada Quran yang dia percaya, dia tetap mampu untuk meyakinkan orang lain tentang Allah dan juga tentang Rasul. Tentang Allah dan tentang Rasul, iaitu menggunakan hujah-hujah akal. Jadi kesemua akidah ini, sama ada akidah tentang Allah dan juga akidah tentang Rasul, kata Imam As-Sanusi, dari kupasan dan penangan yang lalu, maka jelas bagi kamu kandungan ucapan la ilaha illallah yang merangkumi ketiga-tiga bahagian ilmu yang wajib atas mukallaf mengetahuinya. Bagi hak Tuhan kita, iaitu perkara yang wajib bagi haknya, perkara yang mesti bagi haknya, itu 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan perkara yang mustahil bagi hak Allah, iaitu 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga perkara yang harus, iaitulah harus bagi Allah Ta'ala, tidak wajib bagi Allah, harus bagi Allah, melakukan, dia panggil perbuatan-perbuatan yang berkait dengan
al-makhluqat, al-mumkinat. Al-mumkinat iaitu al-makhluqat. Wa amma qauluna, dan adapun ucapan kita Muhammadun Rasulullah wa yadkhulul imanu, maka masuk di dalamnya dan ucapan itu la ilaha illallah, ucapan Muhammad Rasulullah itu, maka terkandung di dalamnya keimanan, keimanan kepada para nabi, para malaikat, kitab-kitab langit, ini kitab-kitab samawi, Al-Quran, Taurat, dan Taurat, Zabur, Injil dan juga Quran. Dan keimanan kepada hari akhirat. Karena baginda datang dengan menyampaikan kebenaran tentang semua tersebut. Jadi bila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kita mengisbatkan yang pertama sekali hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam akidah kita la ilaha illallah itu, mana kita meneguhkan hati kita, kita mengetahui, kita meyakini, dan juga kita mengikrarkan dengan lidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan yang menciptakan alam ini, dan dia merupakan zat wajibul wujud, yang mana yang akal meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya dia ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ternafi daripadanya segala sifat kelemahan, dan dialah yang berkuasa dan dialah yang berkehendak dan menjadikan alam ini wujud dengan kehendaknya. Oleh kerana dia berkehendak untuk adanya alam ini, maka adalah alam ini, dan tiba masa dia berkehendak untuk binasakan alam ini, maka akan binasalah alam ini. Segala-galanya dengan kehendak Allah. Bukan alam ini tidak wujud dengan kerana dia panggil dia itu mesti wujud, tidak. Alam ini wujud dengan sebab dia panggil Allah Ta'ala yang ingin mewujudkan dia. Dan apabila kita menyebutkan Muhammad Rasulullah, maka kita mengakui dan meyakini semua benda, semua perkara yang adalah agama ini, agama Allah ini. Kerana semua perkara itu disampaikan oleh Rasul, yang mana kita mengakui bahawasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan syariat agama, dan termasuk yang disampaikan oleh baginda itu adalah urusan-urusan yang disebut dengan as-sam'iyat. Urusan yang tidak dapat dicapai oleh logik akal, melainkan melalui wahyu yang kita dengar. Itu nama sam'iyat itu, yang kita dengar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'khadhu minhu wujubu sidqur rusul alaihimus salatu wassalam wa istihalatul kadhibi alaihim, wa illa lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alim bil khafiyat jalla wa azza, wa istihalatu fi'lil manhiyat kulliha li'annahum ursilu liyu'allimu an-nasa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim, wa yalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami' khalqihi wa aminahum ala sirri wahyi. Difahami dari itu bahawa difahami daripada pengakuan kita Muhammad Rasulullah, di mana kita mengakui Muhammad itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah di dalam itu pengakuan kita dengan segala yang disampaikan oleh baginda. Maka difahami dari itu bahawasanya wajib para Rasul bersifat dengan benar dan mustahil mereka berdusta. Jika tidak, nescaya mereka tidak akan menjadi para utusan yang dipercayai bagi Tuhan kita yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Jadi kalaulah kita tidak meyakini Rasul itu benar, bagaimana kita nak meyakini bahawasanya Rasul itu merupakan utusan Tuhan? Adakah Tuhan, yakni Allah Ta'ala, mengutuskan seorang pembohong? Jadi tak dapat tidak, kita juga mesti mengisbatkan bahawasanya Rasul itu benar. Kerana mustahil Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, dia tersilap mengutuskan
seorang individu yang rupa-rupanya akan membohongi, akan dipanggil menukar, meminda syariat yang dia sampaikan kepada manusia. Begitu juga mustahil bagi mereka melakukan segala yang tegas secara keseluruhannya. Kerana yakni khianat dia panggil. Kerana di antara sifat Rasul ialah amanah. Lawan amanah dia khianat. Yang dia khianat itu, apa makna khianat? Iaitu dia menyalahi apa yang dia ajar. Dia ajar lain dan dia buat pula lain. Dalam pengertian, kata mengarang, mustahil mereka melakukan segala yang tegah secara keseluruhannya. Mana keseluruhannya? Kalau manusia, orang biasa ni, ada ketikanya dia melakukan ketaatan, ada ketikanya dia melakukan ketegahan. Jadi dia tidak sunyi daripada melakukan tegahan secara keseluruhannya kerana ada waktu-waktu dia melakukan ketaatan juga. Kerana mereka diutuskan untuk mengajar manusia dengan ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, malah dengan senyap mereka. Mana senyap Nabi itu pun menggambarkan kepada harus. Tidak bila berlaku suatu perkara, satu perbuatan depan Nabi SAW, lalu Nabi senyap, itu menunjukkan bahasanya perbuatan yang berlaku depan dia itu adalah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga mustahil bagi mereka melakukan segala yang tegah secara keseluruhannya kerana mereka diutuskan untuk mengajar manusia dengan ucapan-ucapan mereka dengan yang melalui untuk mengajar manusia melalui ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, malah dengan senyap mereka. Di mana senyap mereka itu menunjukkan kepada keharusan. Maka semestinya semua ucapan, perbuatan dan senyap mereka itu tidak bercanggah dengan arahan Tuhan kita yang memilih mereka dari sekalian makhluk yang lain dan mempercayakan mereka ke atas rahsia wahyunya. Jadi itu menunjukkan bahasanya wajibnya seorang Rasul itu bersifat dengan amanah, iaitu dia tidak dipanggil mengkhianati ajaran yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui mereka kepada manusia. Kerana dalam pengertian yang lain, mereka selama-lamanya tidak akan melakukan perkara yang tegah oleh Allah Ta'ala. Wa yu'khadhu minhu jawazul a'rad al-bashariyah alaihim idzaka la yaqdahu fi risalatihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah Ta'ala bazaka mimma yazidu fiha. Difahami juga darinya bahawa harus atas mereka, ini atas Rasul, harus bagi mereka. Kita terjemah ikut bahasa kita lah. Walaupun bahasa Arab atas, harus bagi mereka. Dan ini para Rasul bersifat dengan ciri kemanusiaan. Kerana perkara tersebut tidak mencacatkan pangkat kerasulan mereka dan ketinggian darjat mereka di sisi Allah, malah ia menambahkan kedudukan mereka. Jadi kita kena ingat bahasanya kadang-kadang ditimbulkan seumpama orang musyrikin zaman Nabi. Mereka timbulkan seolah macam satu benda yang mustahil bagi seorang Rasul. Berkahwin, makan, minum. Di mana mereka kata, apakah Tuhan mengutuskan orang seperti kami juga untuk jadi Rasul? Manusia seperti kami juga untuk jadi Rasul? Jadi kita menjawab, pengarang kita menjawab, di mana mustahilnya? Di mana mustahilnya? Bahkan harus bagi seorang Rasul itu bersifat dengan ciri-ciri kemanusiaan. Kerana seorang Rasul itu, dia diangkat oleh Allah dengan pangkat kerasulan, bukan pangkat ilahiyah. Rasul tidak diangkat oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Tidak sebagaimana i'tiqad orang Kristian. Nabi Isa itu diangkat menjadi anak Tuhan. Itu mustahil. Sedangkan Rasul ini dia masih manusia. Dia masih manusia, cuma diberi pangkat kerasulan. Dan pangkat kerasulan ini bukan suatu pangkat yang menuntut seorang manusia itu untuk bebas daripada ciri-ciri kemanusiaan dia. Bahkan dengan adanya ciri kemanusiaan itu, menambahkan ketinggian mereka
ketinggian darjat mereka di sisi Allah dan juga menambah kedudukan mereka. Ya, kerana kita tak heran kalau malaikat dia taat kepada Allah kerana dia tidak diciptakan Allah dengan bernafsu. Tapi Rasul, dia dalam keadaan masih ada nafsu, ada keinginan, masih ada keinginan, masih bersifat sebagai manusia. Tapi mereka boleh giat, dia panggil, boleh bersungguh-sungguh beribadat. Sebagaimana Rasul beribadat sambil bengkak kaki, dan sebagaimana Rasul dia berkahwin dan dia berjaya membentuk rumah tangga yang taat kepada Allah menjadi contoh, maka itu menggambarkan kepada kita bahawasanya walaupun sebagai seorang manusia, tapi Nabi Muhammad SAW dan juga para Rasul yang lain, mereka masih lagi dapat menguasai hidup mereka untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan membendung keinginan agar selari dengan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Faqad bana laka tadammunu kalimat syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Wa la'allaha liikhtisariha ma'a ishtimaliha 'ala ma dzakarnahu ja'alaha asy-syar'u tarjumatan ala ma fil qalbi minal Islam wa lam yaqbal min ahadil iman min ahadin al-imana illa biha. Dari keterangan tadi maka jelaslah bagi kamu kandungan dua kalimah syahadah yang sekalipun huruf-hurufnya sedikit, namun terangkum di dalamnya keseluruhan perkara yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya dari akidah-akidah iman bagi hak Allah dan bagi hak Rasulnya. Jadi kalimah syahadah ni walaupun dua kalimah yang ringkas tapi mengandungi semua ma'rifah. Semua ma'rifah yang wajib tentang Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ahli sufi mereka tidak mahu menggunakan kataan al-alim. Al-alim bagi seorang yang yang kenal, tapi mereka mengenal Allah dan Rasul, mereka menggunakan kalimah al-arif. Al-arif billah, orang yang kenal, benar-benar kenal Allah Ta'ala, iaitu orang yang memahami dengan sungguh-sungguh faham serta meyakini semua makrifah dan juga ilmu yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Barangkali dengan kerana ringkasnya dan padatnya itulah syarak menjadikannya sebagai ungkapan bagi menterjemahkan keyakinan yang ada dalam hati tentang agama Islam, di mana syarak tidak menerima keislaman seseorang melainkan dengan mengucapkannya. Jadi kerana jami' dan maniknya ataupun kerana sempurnanya madmun, kandungan ma'rifah, ilmu dan ma'rifah yang terkandung dalam kalimah Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, maka Allah menjadikan kalimah itu sebagai kalimah yang mesti diucapkan oleh seorang Muslim bagi menyatakan keyakinannya kepada Allah, Rasul dan juga agama yang benar. Tidak ada kalimah lain yang boleh menggantikannya. Fa'alal aqili ayuksira. Maka dia pun menasihatkan kita untuk banyak kita berzikir dengan la ilaha illallah. Fa'alal aqili ayuksira min zikriha mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر وبالله التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه. Oleh demikian kata dia, hendaklah seorang yang berakal. Maksud kita ni dikurniakan akal oleh Allah. Hendaklah dia seorang yang berakal memperbanyakkan zikir dengan dua kalimah syahadah ini sambil menghadirkan segala kandungan dari akidah-akidah iman hinggalah dua kalimah itu beserta maknanya mensebati dengan darah dan dagingnya. Jadi tiga benda yang Imam Sanusi sebut di sini.
Yang pertama, kita hendaklah banyak berzikir dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama sekali. Ya, sebagaimana Nabi SAW pesan dalam satu hadis, jadidu imanakum, hendaklah kamu sentiasa memperbarui iman kamu. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah nujadida imanana? Bagaimana kami nak memperbarui iman kami? Bagaimana caranya? Apa kaifiatnya? Lalu Nabi SAW bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyakkanlah berzikir dengan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Banyak berzikir dengan la ilaha illallah. Nah, ditutup dengan Muhammadun Rasulullah. Yang keduanya, kata dia, ketika berzikir dengan la ilaha illallah itu, hendaklah kita menghadirkan makna dia. Menghadirkan makna dia. Iaitu, mengisbatkan ketuhanan bagi Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dia dan menafikan dari Allah segala sifat kekurangan. Bila kita menyebutkan Muhammad Rasulullah juga pula, ialah kita menghadirkan hati bahasanya Nabi Muhammad itulah yang merupakan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan ajaran agamanya. Yang ketiganya adalah kita kena menyebut la ilaha illallah ini di samping menghadirkan maknanya sehingga mensebati dengan darah dan daging kita. Maka pada saat itulah insya-Allah kata dia akan dapat melihat dia, yakni orang yang melakukan demikian akan dapat melihat banyak rahsia dan keajaiban yang dimiliki oleh dua kalimah tersebut yang tidak terhitung sebenarnya. Maknanya sebenarnya tak akan dapat kita hitung rahsia-rahsia itu. Tapi nak dapat rahsia itu kena banyak berzikir. Bukan zikir dengan hati yang lara, yang lalai, tapi zikir dengan hati yang sedar, menghadirkan makna-makna tersebut. Dengan pertolongan Allah kita mendapat taufik. Kerana tidak ada Rabb, yakni Tuhan pencipta selainnya dan tidak ada yang layak disembah selainnya. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wahibatana indal maut natiqina bi kalimati syahadati alimina biha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa radiyallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon kepada Allah agar dia menjadikan kita dan orang-orang yang kita sayangi sebagai orang-orang yang dapat menuturkan kalimah syahadah ketika hampir mati kita nanti dengan mengetahui maknanya. Itu yang kita harapkanlah. Yang kita sangat-sangat berdoa kepada Allah agar kita mati dengan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan kalimah itu hadir dalam hati kita. Selawat kita pohonkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak setiap kali berzikir kepadanya orang-orang yang berzikir dan sebanyak melupainya dari berzikir orang-orang yang alpa dari mengingatinya. Keredaan Allah kita pohonkan untuk para sahabat Rasulullah SAW sekaliannya serta untuk para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan melakukan kebaikan hingga hari pembalasan. Kesejahteraan dari Allah untuk sekalian para Rasul dan segala pujian adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita selesai matan yang keempat. Matan yang keempat. Dan insyaAllah selepas ini kita akan baca matan yang kelima insyaAllah. Sama ada matan Kifayatul Awam ataupun matan Aqidatul Muslim Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana meluangkan masa kepada kita untuk kita merentasi matan Imam As-Sanusi ini, matan yang dinamakan dengan As-Surah, matan Aqidatul Sughra, ataupun dinamakan juga dengan matan Ummul Al-Barahin. Jadi berjumpa lagi insya-Allah dalam tuan-tuan dan puan sekalian, tunggulah kita akan maklumkan sama ada besok. Kalau ada kelapangan besoklah insya-Allah kita sambung
lagi matan yang kelima insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi tuan dan perempuan yang belum dapat lagi yang ni, insya-Allah nanti akan kongsi. Ini matan Umbarah ini yang telah disemak lah. Yang kerana tujuan kita membuat majlis pembacaan ni di samping kita nak semak terjemahan ni lah. Terjemahan yang nak buat 8 matan terjemahan, dan Alhamdulillah sekarang ni pun anda dah mula menterjemah matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Imam Imam Ad-Suqi, insyaAllah. Jadi 9 lah, akan jadi 9 nanti matan insyaAllah. Dan penghujung, kalau diberi panjang ke umur dari segi Allah, kita akan baca matan Aqidah Al-Jawhar. Al-Jawhar insyaAllah. Itu panjang lah, matan Jawhar itu panjang. Okey. Kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. wabarakatuh.